المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama akhirnya bukan mereka menguasai jin, tapi jin yang menguasai mereka. Allahumma salli ala sayyidina. Ini isu yang berkaitan dengan pembomohan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab jin ni bila mana dia menguasai, maka dia termasuk dalam kelompok nak memesongkan kita daripada jalan yang betul, nak mesongkan kita daripada jalan yang lurus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu jenis jin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oleh kerana jin ni dia makhluk yang kita tak nampak. Di akhirat esok dia pula yang tak nampak kita. Di dunia ni kita tak nampak dia. Jadi atas sifat dia yang kita tak nampak tu, banyak permainan yang dia mainkan, ataupun dengan makna dia pemain kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis Nabi sebut tentang hukum orang yang mendatangi tukang tilik ataupun orang yang mendatangi
bomoh. Kemudian bila ditanya berkenaan dengan, ia nak tanyalah tentang apa-apa pun pertanyaan dia, dan dia membenarkan pula yang dikatakan oleh bomoh tu, maka sembahyangnya tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 hari. Contoh kita kata macam ni, motor hilang, kita pergi tanya Tok Bomoh, kita pun pergi tanya dia, tak mana duk motor kami. Dia pun beritahu tempat sekian-sekian, orang tu tongkat balik pokok pisang, contoh. Jadi kita pergi cari. Bila kita pergi cari, tengok-tengok sungguh hak curi motor tu, dia tongkat motor kita di tepi pokok pisang. Jadi kita pergi cari sebab kita percaya. Jadi orang yang mempercayai tukang tilik, ataupun dalam bahasa kita kata-kata Tok Bomoh, jadi sembahyangnya tak diterima selama 40 hari. Dia kena sembahyang, tapi sembahyang Tuhan tak terima. Sekalipun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sekalipun dia tak diterima sembahyang dia, sembahyang tu tak kena qada, tapi tak ada pahala 40 hari. Itu yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadisnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, man ata urrafan fasa'alahu min syai'in lam tuqbal min salatihi 40 laylah. Siapa-siapa mendatangi urraf, yang kita bertanya kepada dia tentang nasib, benda-benda hilang dan sebagainya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala tak terima sembahyang dia itu selama 40 malam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tinggalkan amalan yang berbahaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makna sembahyangnya tak ada pahala. Jadi sembahyang tak ada pahala, berarti sembahyang tak diterima oleh Allah. Jadi kalau kita sembahyang kita Allah tak terima, bahaya, risiko. Allahumma salli ala Sayyidina. Sebab amalan ni kita perlu penerimaan daripada Allah. Bila kita buat ibadat, kita harap Allah terima. Sebab kalau kita buat ibadat Allah tolak, maka kita lebih dekat dengan neraka daripada dekat dengan syurga. A'udzubillah min dzalik. Demikian juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah sebut dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal azlam rijsun min amali syaitan. Allah kata arak, judi dan azlam. Azlam ni tenung nasib. Min amali syaitan, semua tu ialah pekerjaan syaitan. Jadi kalau kita nak berubat ataupun kita nak cari barang hilang, jadi semuanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Sebab Quran ni dia syifa. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah jadikan, kami turunkan di dalam Al-Quran itu ialah syifa dan juga rahmat kepada orang yang beriman. Semua dalam Al-Quran. Sebab itu dalam Quran, sebab itu orang yang belajar tentang rawatan Islam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sumbernya semua Al-Quran.
Kalau tengok pada dulu Tok Guru Haji Aziz Penang, contoh Tok Guru Haji Pa, Tok Guru Haji Mustafa, Tok Guru Haji Aziz, mereka semua Quran. Waktu tu orang tak kenal lagi perubatan cara Islam. Jadi perubatan cara Islam ni ialah kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk penyembuhan dan juga sesuatu yang kita harapkan kita akan bermanfaat, kita dapat manfaat daripada Al-Quran. Ada satu doa saya ingat lupa. Ini doa barang hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi doa barang hilang ni ialah ayat dalam Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa dia ingat tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lupa. Kalau barang hilang baca tu, tapi tak mai hari ni. Jadi insya-Allah kalau mai saya beritahu leh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Soalan yang kedua berkenaan dengan saya ingin bertanya tentang selepas mengambil wudu, adakah kita wajib membaca doa selepas mengambil wudu? Ada yang berkata tidak perlu baca doa selepas mengambil wudu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas kita mengambil wudu, disunatkan kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tu paling kurang bacaan dia. Menghadap kiblat baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tu sekurang-kurang membaca selepas daripada kita mengambil wuduk. Hukumnya sunat, tak wajib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Man tawadda'a faqala ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, futihas abwabul jannati tsamaniyah. Siapa-siapa baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, akan dibukakan ke-8 pintu syurga. Jadi amalkan, mudah-mudahan kita boleh ataupun kita ada kelayakan untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dalam riwayat yang lain, iaitu riwayat Imam Muslim, dia ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini gabung ni antara dua riwayat. Allahumma salli ala sayyidina. Riwayat yang pertama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tu riwayat Al-Bukhari. Kalau riwayat Imam Muslim ditambah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah Tuhanku, jadikan aku termasuk di kalangan orang-orang yang bertaubat, dan jadikan aku minal mutatahhirin wa ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku ialah orang yang selalu menyucikan diri. Itu kelebihan baca doa selepas kita mengambil wuduk. Dan kalau kita ambil wuduk, jadi kita cuba pastikan kita mengambil wuduk, kita menghadap arah kiblat. Contoh kita kata macam kolah 4 segi tu, kalau bahagian panjangnya tak menghadap kiblat, tapi bahagian pendeknya menghadap kiblat. Habis dia ambil wuduk, menghadap sana, menghadap kiblat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tempat ambil wuduk dari Mustafa macam mana? Menghadap kiblat semua. Habib Omar bila mana dia membina membangunkan Darul Mustafa, tempat ambil wuduk dia pastikan semua menghadap kiblat. Kita tak perhati tu. Masjid kita
kita buat tanpa mengambil wuduk tu, makna kita tak ambil perhatian untuk pancuk ataupun tempat ambil wuduk tu menghadap arah kiblat, menghadap merata. Dia sebenarnya benda teknikal tu. Engineer dia boleh, ini arkitek dia boleh atok macam mana nak buat supaya menghadap arah kiblat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dalam satu hadis yang lain Nabi kata, man tawadda'a thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh qabla an yatakallama ghufira ma bainal wudu'ain. Siapa-siapa baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, paling kurang dia akan diampunkan di antara dua wuduk. Jadi dia ambil wuduk, nak ambil wuduk yang akan datang tu, Allah dah ampunkan dosa dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita tahu tentang kelebihan, kita tak meninggalkan, berarti kita ialah orang yang disebut tamak kepada akhirat. Kita haloba kepada akhirat. Jadi orang yang haloba kepada akhirat disebut dengan ahlul akhirah, orang-orang akhirat. Ada juga orang bila dengar, dia dengar tapi dia tak bagi perhatian. Nanti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, takut dia tak termasuk di kalangan orang yang tidak mementingkan perkara-perkara akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya soalan berkenaan dengan nazar. Jadi nazar ni yang pertama sekali, bismillahirrahmanirrahim, dia kena lafaz. Dia kena lafaz bagi orang dengar. Mana orang dengar kita menjanji dengan Tuhan tu. Sebab nazar ni ialah janji kita dengan Allah. Kita berjanji nak buat benda ni, kita nak laksanakan hak ni. Kalau dalam bahasa Arab disebut lillahi alayya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wajib ke atas aku hak ni, aku berjanji dengan nama Allah aku nak buat hak ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ataupun sebut perkataan, saya bernazar. Faham dah lah. Jadi saya bernazar, saya nak buat hak ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Kita kata, kalau saya berjaya peperiksaan hak saya ambil ni, saya nak buat kenduri, pun nama nazar juga. Sebab kenduri itu hukumnya sunat. Jadi benda sunat kita kata nak buat, sekalipun kita tak kata nazar pun, tapi kita kata kalau saya berjaya saya nak buat kenduri. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau saya sembuh daripada penyakit ni, saya nak buat kenduri. Kadang-kadang dia kata saya nak buat 3 kali kenduri. Sebenarnya nazar, kita nak mencapai sesuatu, kita bernazar. Itu di antara perkara yang cepat menyembuhkan penyakit. Saya banyak dapat panggilan daripada para muhibbin, tolong doakan ibu, ayah, abang, suami yang kena COVID. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta tolong saya mendoakan. Tak apalah, bab saya tu, saya main hajat, saya berdoa. Pihak waris, pihak anak-anak, cuba nazar. Kalau ayah kami sembuh, dapat keluar ICU, kami nak buat kenduri. Kalau kami tu ramai sangat, saya nak buat kenduri, nak jamu orang makan. Yang terlebih cepat selalunya niat nak puasa. Nak puasa. Kami nak puasa, saya nak puasa 3 hari. Kalau mak saya sembuh, Tuhan akan buka laluan. Dengan cepat kita diberi kesembuhan.
Itu kelebihan nazar. Kita berjanji dengan siapa? Dengan Allah. Puasa sunat tak wajib, tapi kita perwajib. Puasa tu tak wajib kecuali puasa Ramadan, tapi kita wajibkan diri kita untuk berpuasa, nak buat benda yang Allah perintah, benda yang sunat diwajibkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kena ingat, nazar ni juga hendaklah kita bernazar, Allahumma salli ala sayyidina, perkara yang disunatkan, perkara sunat kita perwajibkan, itu satu. Ataupun perkara yang kita nazarkan itu memberi manfaat, sekalipun kepada diri kita sendiri. Kalau bak kenduri manfaat untuk orang ramai, kita pun boleh makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang ramai pun boleh makan. Kecuali kalau dia buat korban, dia korban nazar. Korban nazar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak boleh makan. Kalau aku berjaya dalam bisnes aku ni, jadi tahun ni aku nak buat korban nazar. Dia korban nazar tak boleh makan, semua kena bagi orang makan. Maknanya nazar ni dia mesti ada manfaat, sekalipun manfaat tu untuk diri kita sendiri. Kalau kita nazarkan sesuatu yang tak bagi manfaat, tak sah nazar, tak sah nazar. Demikian juga kita nazarkan perkara harus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya kalau kali ni dapatlah projek ni nak terjun sungai, nak pergi mandi sungai, itu perkara harus, tak jadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun kalau dapatlah kali ni saya nak lari keliling rumah, tak ada manfaat apa, keliling rumah sekali habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun biasa orang nazar, kali ni kalau Kedah menang nak cukup kepala, nak jadi, nak gondolkan kepala, nak jadi kojek, cukup kepala, tak ada manfaat. Lepas kata sunnah, sunnah bukan cukup kepala, sunnah simpan rambut. Sunnah ialah simpan rambut. Kalau dia kata saya kali ni kalau dapat sekian-sekian, saya nak cukup, saya nak simpan rambut, ikut sunnah, kena buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Kalau macam tu nazar tak sah dengan perkara maksiat, dan juga dengan perkara yang disebut dengan wajib aini. Wajib aini, mana wajib secara ain, mana fardu ain. Saya kalau dapat kali ni saya nak mayang zuhur, mayang zuhur tu dah wajib, tu tak sah juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi sah kalau fardu kifayah. Saya kalau dapat ni lah kali ni saya nak mayang jemaah, fardu kifayah. Tapi masjid mayang jemaah 5 kali, 5 kali kena tunai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita nazar perkara harus, tak mewajibkan kita buat, tak mewajibkan kita tinggal. Sebab mana apa tu? Di hukum tu statik, tak jadi apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikian juga tak wajib kalau kita nazar dengan perkara makruh. Saya kalau dapatlah anak saya kali ni, kalau dia
Selamat bersalin, saya nak makan belacan. Makan belacan tu makruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak jadi juga. Jadi hari ini kalau siapa-siapa dengar kuliah kita pada pagi ini, jadi saya cadangkan, saya sarankan untuk ibu bapa yang sakit, tak kira penyakit apapun, khususnya kita kata kena COVID, jadi nazarkan. InsyaAllah Allah kabulkan. Sama ada orang yang sakit tu nazar juga, ataupun kita para waris ni pun turut bernazar. InsyaAllah Allah akan mudahkan kita untuk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk kita mudah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mendapat hajat yang kita inginkan. InsyaAllah salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya ingat cukup setakat tu untuk hari ini. Mudah-mudahan 3 soalan yang diketengahkan itu menjadi pedoman dan juga pertambahan kepada ilmu kita, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pengajian lepas subuh ini ditaja oleh Grup Infak Masjid 4, Grup Infak Masjid Darsa 13, Grup Infak Masjid Darsa 16, Grup Infak Masjid Darsa 18. Seterusnya ialah Hajah Syaridah dan keluarga Ampang, Muhammad Fairuz Abdul Majid dan Nora Sulaiman Sungai Buloh Selangor, Muhammad Sabtu Osman sekeluarga Petaling Jaya, Faridah Yusof sekeluarga Kuantan Pahang, hamba Allah Rantau Panjang Kelantan, hamba Allah sekeluarga Seri Iskandar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Fatimah sekeluarga Ceras, Adha Effendi dan Mahfuzah sekeluarga Cemur Perak, hamba Allah Kuala Kerai Kelantan, Hamizah sekeluarga, hamba Allah sekeluarga Kampung Jelai Al-Ustaz, Azizah Ahmad Kuang Selangor, Muhammad Yusuf sekeluarga. Seterusnya arwah Muhammad Zaki, Rohana dan anak-anak Temeluh Pahang, Ahmad Rafiuddin bin Abdul Hamid, hamba Allah dan seluruh ahli keluarga Kelantan, arwah Husin Saleh dan arwah Raisam Yaakob. Allahyarham Haji Azmi, Hajah Zubaidah Mazina dan Azizul Kulim, Siti Zinnirah binti Abdul Aziz dan Muhammad Nazri Muhammad TUDM Subang, Muhammad Syukri dan Muhammad Zaizi Simpang Pula Ipoh, Muhammad Hikmi dan keluarga Kuala Kangsar Perak, arwah Zulkifli Abdul Kadir dan keluarga serta tadika impian hatiku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amirah Lin binti Abdullah Arada Mansara, Muhammad Azhar Yuli sekeluarga Kampung Bukit Nibong Melaka, Farah Fatin Omar Syasa Puncak Alam Selangor, hamba Allah sekeluarga Seri Iskandar, Marina dan Alisha Taman Permata KL, Mawar dan keluarga Melaka, hamba Allah sekeluarga Matampuh Pulau Pinang, Nur Haida binti Ibrahim sekeluarga Putrajaya, Nursiah Hasan Teluk Ayak Tawak Seberang Perai, hamba Allah dan seluruh ahli keluarga keturunan Pendamar Indah, hamba Allah Banting Selangor, hamba Allah Al-Ustaz Kedah, hamba Allah dan keluarga Nur Azah Selangor. Doakan untuk anak saya Tun Habibah sepenuh hari lahir dia hari ini. Mudah-mudahan jadi anak yang baik, insya-Allah. Allahyarham Osman Haji Ahmad, Haji Mat Yusof, Allahyarham Nur Hatun Ahmad, Muhammad Aris Hanan, Halimah Abu Samah Seri Menanti Negeri Sembilan, Abdul Halim, Muhammad Aris dan Juwairiyah Osman Kuala Lumpur, keluarga Osman Mat Yusof sekeluarga, keluarga Muhammad Aris Manan sekeluarga, Aminah binti Muhammad Amin sekeluarga Teluk Bali Menggarang Selangor, Ahmad Hakim bin Harun
Semoga Allah sembuhkan daripada penyakit COVID, amin. Hamba Allah sekeluarga, khususnya Muhammad Aris bin Manan, Kampung Juang, Seri Menanti, Negeri Sembilan. Allahyarham Osman bin Haji Mak Yusof. Allahyarham Halimah Abu Samah, Kampung Juar, Seri Menanti, Negeri Sembilan. Duaria Osman, Kuala Lumpur. Abdul Halim Ma'aris, Kuala Lumpur. Allahyarham Abu Samah binti Lilit. Allahyarhamah Maryam binti Akhir. Allahyarham Manan Haji Kasim dan Allahyarham Saidun Haji Mustafa, Kuala Lumpur. Allahyarham Ahmad bin Din. Allahyarham Cik Kasim Haji Mak Yusof dan seluruh ahli cucu keluarga saudara mereka Hajah Aisun, Kedah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat kedudukan mereka pada sisinya, disembuh daripada semua penyakit, dekatkan mereka dengan Allah, dimurahkan rezeki mereka dunia dan akhirat. Allah bimbing mereka kepadanya, Allah kabulkan semua hajat mereka. Amin ya rabbal alamin. Rabbana iftah baina wa baina qaumina bil haqq wa anta qal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Innaka la tukhlifu